Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tajuk 4 iaitu epistemologi. Okey, yang pertama, konsep epistemologi. Apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi? Dalam bahasa Yunani, episteme bermaksud pengetahuan ataupun kebenaran. Logos bermaksud ilmu ataupun teori. Dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud theory of knowledge. Dan dalam bahasa Arab pula, ia dikenali sebagai al-ilm yang bermaksud ilmu. Okey, epistemologi ini mempersoalkan 4 perkara, iaitu yang pertama, apakah ilmu? Yang kedua, kenapa kita memerlukan ilmu? Yang ketiga, bagaimana untuk memperolehi ilmu? Dan yang keempat, kesahihan cara dalam mencari ilmu. Okey, epistemologi ini ialah disiplin ilmu yang bersifat pertama evaluatif, iaitu bermaksud menilai. Yang kedua, normatif yang bermaksud menentukan standard. Dan yang ketiga, kritis, iaitu menguji dan membahas kesahihan sesuatu pengetahuan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan? Okey, ilmu pengetahuan ini ialah hal-hal biasa dalam kehidupan seharian, dan pengetahuan yang tersusun akan meningkat menjadi ilmu ataupun sains. Okey, menurut ahli falsafah, ilmu adalah pengecaman bentuk maklumat dalam jiwa. Seterusnya ialah kepentingan ilmu kepada manusia. Yang pertama ialah untuk pembangunan dan kemajuan tamadun manusia. Yang kedua, dapat membentuk institusi sesebuah keluarga. Yang ketiga, dapat menjelaskan kefahaman yang betul kepada manusia mengenai semua perkara. Dan yang keempat, dapat meningkatkan taraf hidup seseorang. Revolusi sains bermula di Eropah sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18 Masihi. Revolusi ini dianggap sebagai punca utama kemajuan yang berpunca daripada penekanan terhadap ilmu sains dan akal. Sejak itu, berlaku pemisahan antara kepercayaan agama dengan ilmu pengetahuan serta perubahan kecenderungan masyarakat daripada kepercayaan tradisi dan mitos kepada kuasa akal dan sains. Tempoh revolusi sains ini juga menyaksikan ramai tokoh-tokoh terkemuka seperti John Locke, Francis Bacon dan Isaac Newton. Antara kesan-kesan revolusi sains kepada epistemologi termasuklah pengenalan teori-teori dan idea baru serta pengenalan kaedah penyelidikan yang bercorak saintifik. Kesan kedua ialah perluasan bidang ilmu dengan perkembangan bidang-bidang sains seperti astronomi, matematik, fizik, kimia dan biologi. Kesan yang ketiga ialah tercetusnya idea-idea yang inovatif untuk menyelesaikan masalah dan memberi kemudahan dalam kehidupan seharian. Ini melahirkan pelbagai sektor yang baru seperti perindustrian, permotoran, pembinaan serta perladangan moden yang seterusnya meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Terdapat beberapa aliran pemikiran. Aliran pemikiran yang pertama ialah empirisme. Aliran pemikiran ini memberi pertimbangan utama kepada pencarian ilmu asas yang kekal, dan aliran ini menggunakan persepsi di mana ilmu dapat dicapai melalui pengalaman sebagai ilmu yang sebenar. Ahli-ahli empiris juga menekankan bahawa minda manusia sebagai lembaran kosong, dan mereka menganggap ilmu manusia dapat dicapai setelah adanya pengalaman. So, ilmu ini takkan wujud sekiranya manusia tersebut tidak mengalaminya dengan sendiri. So kita dapat disimpulkan di sini bahawa empirisme ialah yang pertama, teori berdasarkan dakwaan bahawa pengalaman adalah pengetahuan. Dan yang kedua, ahli empiris tidak percaya kepada gerak hati. Dan yang ketiga, mereka mendakwa bahawa individu tidak mempunyai pengetahuan secara semula jadi. Okey, aliran pemikiran yang kedua ialah rasionalisme. Okey, aliran pemikiran ini menolak pandangan empirisme yang mengatakan minda manusia adalah kosong, dan aliran ini juga menegaskan bahawa manusia ini memperoleh idea ataupun ilmu sejak lahir lagi, dan mengatakan bahawa ilmu manusia ini sudah ada sebelum adanya pengalaman, dan ilmu didapati daripada demonstrasi formal dalam logik dan matematik tanpa pemerhatian ataupun eksperimen. So,
kita dapat simpulkan bahawa rasionalisme ini ialah yang pertama, teori berdasarkan dakwaan bahawa sebab adalah pengetahuan, iaitu alasan adalah sumber pengetahuan dan justifikasi. Yang kedua, ahli rasionalis ini percaya kepada gerak hati. Dan yang ketiga, mereka mendakwa bahawa individu mempunyai pengetahuan secara semula jadi. Okey, so aliran pemikiran yang ketiga ialah skeptisme. Aliran pemikiran ini sangat berbeza dengan aliran pemikiran empirisme dan rasionalisme, di mana arus pemikiran ini didasarkan kepada keraguan yang diperluas kepada semua perkara seperti fenomena ataupun fakta. Dan aliran pemikiran ini menganggap bahawa semua maklumat mesti disokong oleh bukti. Aliran pemikiran ini juga tidak mempercayai bahawa manusia mampu mengetahui kebenaran dan menegaskan bahawa kebenaran itu tidak ada. Tetapi jika kebenaran itu ada, manusia tidak akan dapat mengetahuinya. Gelaran yang diberikan kepada ahli pemikiran ini ialah mereka yang sentiasa ragu-ragu, kerana mereka memandang sesuatu perkara itu yang ingin dilakukan dengan sikap pesimis, di mana mereka mempercayai bahawa perkara yang dilakukan itu tidak akan berhasil, dan mereka akan selalu melihat sesuatu dengan cara yang tidak menyenangkan. Seterusnya ialah wahyu. Wahyu adalah berasal daripada bahasa Arab yang berasal daripada perkataan auha, yang mana membawa maksud inspirasi daripada orang lain ataupun arahan seseorang. Secara istilahnya, wahyu ialah perintah ataupun kata-kata Allah, iaitu kalamullah, yang disampaikan kepada para rasulnya mengikut cara yang khusus. Wahyu dihantar dengan pelbagai cara, antaranya adalah secara terus daripada Tuhan melalui hijab secara sedar. Kadang-kadang juga dihantar dalam bentuk mimpi yang baik, melalui pengantaran malaikat yang mana datang dalam bentuk asal dan berubah menjadi seorang lelaki dewasa. Dan sekali dihantar melalui dengungan loceng. Tujuan wahyu diturunkan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberi penunjuk dan bimbingan kepada seluruh umat manusia kerana kebenarannya yang mutlak serta ajaran yang benar dan sesuai diamalkan sepanjang zaman. Seterusnya adalah intuisi. Intuisi ataupun istilah mudahnya adalah gerak hati. Intuisi merupakan satu kemampuan seseorang untuk merasai, mengetahui, mempelajari sesuatu tanpa melalui proses pemikiran yang rasional. Intuisi ini terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya ialah direct perception. Sebagai contoh, kita rasa macam kita akan dapat panggilan telefon daripada seorang kawan kita, dan tiba-tiba saja kita lihat telefon kita berbunyi dan panggilan tersebut merupakan panggilan daripada kawan yang kita tunggu sebentar tadi. Seterusnya ialah herd intelligence. Sebagai contoh, kita nak naik kapal terbang tapi kita tak jadi sebab kita mempunyai firasat yang buruk dan ternyata pesawat yang kita tak jadi naik itu terlibat dalam satu kemalangan. Dan akhir sekali ialah direct knowing. Sebagai contoh, kita punya intuisi ataupun firasat hati nak pergi membaca sebuah buku yang mana buku itu terletak di atas sebuah rak. Lepas tu tiba-tiba kita jumpa jawapan kepada persoalan yang sudah lama kita cari mungkin selama bertahun-tahun. Semua orang mempunyai intuisi masing-masing, tapi bukan semua orang mempercayai serta mahu mengikuti intuisi mereka. Seterusnya adalah ilham. Ilham merupakan petunjuk daripada Allah melalui bisikan hati, tapi tidak semua ilham yang digunakan kepada seseorang itu merupakan perkara yang baik. Mungkin suatu ilham itu baik dan mungkin juga suatu ilham itu tidak baik. Dan mungkin suatu lintasan hati itu bukan ilham pun. Ini bererti bahawa sekadar sangkaan terhadap sesuatu perkara itu sebagai ilham sahaja tidak memberi jaminan. Oleh sebab itu, seharusnya kita kembali kepada Al-Quran serta As-Sunnah sebagai seorang Muslim. Seterusnya adalah hikmah. Hikmah secara bahasanya membawa maksud kepada kebijaksanaan. Asas sebahagian hikmah adalah ilmu pengetahuan. Sekiranya seseorang itu tidak berilmu pengetahuan, tidak adalah hikmah bagi dirinya. Hal ini kerana hikmah merupakan satu proses dalam mendalami sesuatu ilmu secara konsisten dan berdisiplin. Hikmah bukan sahaja hanya dari ilmu yang kita pelajari dalam kelas ataupun buku-buku yang kita baca setiap hari. Bahkan, hikmah juga merupakan satu renungan dan kesungguhan dalam memanfaatkan ilmu ataupun peristiwa yang kita lalui dalam kehidupan seharian. Hikmah juga merupakan suatu ilmu untuk kita mengetahui sesuatu hakikat terhadap sesuatu perkara. Kearifan tempatan atau dalam bahasa Inggerisnya ialah local wisdom. Local membawa maksud tempatan, wisdom membawa maksud hikmah ataupun kebijaksanaan. Ianya terbentuk daripada suatu gaya bentuk pemikiran dalam masyarakat. Ianya merupakan suatu penerapan ilmu dalam tradisi ataupun budaya masyarakat tempatan. Biasanya, kearifan tempatan ini diwarisi melalui tradisi lisan seperti syajak, syair, pantun dan sebagainya. Bukan itu sahaja, kearifan tempatan ini juga turut diwarisi dalam bentuk seni visual, perundangan adat dan bahasa. Klasifikasi ilmu dipengaruhi oleh tabiat manusia yang suka mengelaskan sesuatu untuk memudahkan kefahaman dan praktikaliti.
Sains secara umumnya terbahagi kepada tiga, iaitu sains tabi'i ataupun semula jadi, sains sosial dan sains kemanusiaan. Sains tabi'i ataupun semula jadi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sains tulen dan sains gunaan. Sains tulen dapat difahami sebagai metod-metod untuk mengkaji alam semula jadi secara terhad kepada aspek abstrak dan teori untuk memenuhi keperluan pengetahuan manusia. Sebagai contoh, bidang-bidang sains tulen ialah biologi, fizik, kimia, matematik, metafizik dan lain-lain. Selain itu, kita ada sains gunaan, iaitu sains yang menggunakan ilmu daripada sains tulen secara praktikal untuk menyelesaikan masalah dan keperluan manusia seperti dalam bidang kejuruteraan, forensik, sains komputer, perubatan dan sebagainya. Sains sosial dan sains kemanusiaan pula berurusan dengan aspek yang berhubung kait dengan manusia seperti politik, undang-undang, ekonomi, linguistik dan psikologi. Sains kemanusiaan ialah cabang sains yang menyentuh soal tamadun, warisan dan hal yang berkaitan dengan manusia seperti undang-undang, bahasa kuno, bahasa moden, falsafah, sejarah, agama dan kesenian. Manakala, sains sosial pula mengandungi pendekatan yang saintifik dan dianggap sebagai cabang sains yang terletak di antara sains kemanusiaan dan sains semula jadi. Ianya menyentuh tentang soal antropologi, arkeologi, ekonomi, psikologi, pendidikan, pentadbiran, undang-undang dan sebagainya. Klasifikasi ilmu menurut agama Islam pula adalah berbeza. Ilmu boleh dibahagikan menurut sumber sesebuah ilmu itu diperoleh dan juga kepentingan ataupun kewajipan umat Islam mempelajarinya. Menurut aspek sumber, ilmu boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli merujuk kepada ilmu-ilmu yang diketahui bersumberkan wahyu seperti ilmu tentang hari akhirat dan sifat-sifat ketuhanan Allah. Manakala, ilmu akli pula adalah ilmu yang biasa diperoleh daripada akal dan melalui jalan pembelajaran. Dari sudut kewajipan mempelajari sesebuah ilmu itu, ilmu boleh dibahagikan kepada dua juga, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang diwajibkan kepada setiap individu Muslim yang telah cukup syarat untuk mempelajari dan mengamalkannya serta dihukum berdosa jika sengaja meninggalkannya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu fardu ain merangkumi ilmu akidah, ilmu fi'il dan ilmu tark. Ilmu akidah menyentuh persoalan syahadah ataupun teras kepercayaan Islam, rukun iman dan rukun Islam. Manakala ilmu fi'il menyentuh persoalan berkenaan ibadah seperti tata cara bersuci, solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Manakala ilmu tark pula ialah ilmu tentang perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh setiap Muslim seperti jenayah membunuh, berzina, minum arak, berjudi serta akhlak yang buruk. Ilmu fardu kifayah pula ialah ilmu tentang amalan yang wajib dilakukan oleh seseorang ataupun sekumpulan individu Muslim dalam sesebuah masyarakat. Sekiranya tiada siapa yang melakukannya dalam komuniti tersebut, maka seluruh anggota masyarakat dikira berdosa. Jika seseorang telah melaksanakan amalan fardu kifayah dalam masyarakat itu, maka orang lain tidak lagi diwajibkan untuk melakukannya. Sebagai contoh, mendirikan masjid, mempelajari ilmu perubatan dan ilmu menguruskan jenazah. Ilmu fardu kifayah mempunyai ruang lingkup yang luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan seperti soal ekonomi, perubatan, perundangan, politik dan ketenteraan. Ini menjamin kestabilan dan kesejahteraan sesebuah komuniti yang mampu bergerak sendiri tanpa pergantungan tinggi kepada pihak lain. Teori ilmu terbahagi kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah teori koresponden. Teori koresponden merupakan suatu kebenaran yang sepadan dengan realiti. Idea yang sepadan dengan realiti adalah benar, manakala idea yang tidak sesuai dengan realiti dikatakan palsu. Sebagai contoh, wanita adalah orang yang dapat melahirkan anak. Kenyataan ini dikatakan benar kerana faktanya memang wanita yang akan melahirkan anak. Sedangkan, sekiranya kita keluarkan kenyataan lelaki adalah orang yang melahirkan anak, kenyataan ini dikatakan tidak benar kerana idea ini tidak sesuai dengan realiti. Maka secara faktanya, wanita adalah orang yang melahirkan anak. Seterusnya kita beralih kepada teori koheren.
Teori koheren adalah suatu pernyataan yang bersifat konsisten, di mana suatu pernyataan itu dikatakan benar apabila mempunyai perkaitan ataupun jaringan dari pernyataan-pernyataan yang mana terlebih dahulu dikeluarkan, diterima serta diakui sebagai suatu pernyataan yang benar. Sebagai contoh, semua manusia akan mati. Ahmad adalah seorang manusia, Ahmad pasti akan mati. Teori koheren menggunakan gaya pemikiran bersifat didaktif, di mana perkara umum akan dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian kepada perkara yang lebih khusus. Okay, teori ilmu yang ketiga ialah teori pragmatik, di mana sesuatu pernyataan dianggap benar apabila ia memberi manfaat dan boleh dipraktikkan. Hal ini kerana menurut ahli pragmatisme, ilmu yang tidak membawa kepada praktis atau tidak boleh dipraktikkan adalah bukan ilmu, bahkan ianya adalah ilusi. Dan kebenaran teori ini bersifat relatif, di mana ia mementingkan idea berguna walaupun ianya palsu. Maksudnya di sini, walaupun idea ataupun kebenaran yang dikemukakan itu tidak diketahui kesahihannya, tetapi sekiranya terdapat hujah ataupun bukti, idea itu dapat diterima oleh akal. Sebagai contoh, sekiranya kita meletakkan orang buta di hadapan gading gajah, dia akan menganggap bahawa gading tersebut adalah lembing kerana sifat tajam gading tersebut seakan-akan sama dengan sifat lembing. Justru itu, kita dapat dilihat di sini bahawa kebenaran bukanlah keutamaan, kerana sekiranya terdapat bukti ataupun hujah yang dapat diterima oleh akal, idea tersebut dapat diterima. Ilmu juga boleh diperolehi daripada sumber agama dan tradisi. Tidak seperti falsafah, agama mampu menjawab persoalan tentang kebenaran secara tuntas, mutlak dan bukan spekulatif. Agama Islam, Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha dan pelbagai tradisi lain mempunyai ilmu pengetahuan dan pegangan yang tersendiri yang disampaikan kepada penganutnya. Ia bertujuan menjadikan kita manusia yang lebih baik mengikut pegangan dan kepercayaan agama masing-masing. Banyak komponen ilmu daripada agama dan tradisi menyentuh aspek etika, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, serta falsafah dan metafizik.